Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah kerana pada malam ni kita dapat bersama dalam business opportunity success seminar BOS bagi 12 Ogos 2020 bersamaan dengan hari Rabu seperti mana biasalah. Untuk program kita punya BOS ini adalah bertujuan bagi mendekatkan lagi para rakan niaga di dalam Ikhtisas untuk memahami secara lebih dekat berkaitan apa yang sebenarnya kita mampu mencipta sebuah kejayaan melalui satu peluang yang kita cuba berikan kepada rakan niaga dan juga bakal rakan niaga kita, insya-Allah. Dan alhamdulillah pada malam ni kita sekali lagi lah dapat bersama dengan tuan CEO Ikhtisas kita, iaitu Tuan Syarul Nizam bin Syazwan, yang merupakan seorang yang kita sedia maklum yang mempunyai integriti yang tinggi dari segi kemampuan untuk menjanakan, kita kata dari segi ini tajuk pun dah keluar dah, multiple source of income. Memang kenalah dengan orang dia. Apa yang saya mengenali beliau lah selama ni, Tuan Syarul ni dia memang mempunyai expertise lah dari segi dengan tajuk yang ada pada hari ini. Saya rasa is the right person lah untuk talk about this multiple source of income. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita terus kepada Tuan Syarul Nizam untuk tajuk yang beliau pilih. Jadi dipersilakan. Baik, Tuan CEO. Ada gangguan ya? Semua boleh dengar ke dalam ni? Tak dengar. Tuan CEO kita mana menghilang ni? Okey, sementara kita tunggu respon daripada beliau. Untuk makluman semualah, kita dalam fasa untuk memperkukuhkan lagi Ikhtisas dari segi kita baru saja menjalankan program di Kota Baru, di Ipoh, di Sungai Petani, dan mungkin hari ini ataupun malam ni Tuan CEO akan berkongsi dengan lebih lanjut berkaitan dengan proses penjelajahan di seluruh Malaysia berkaitan dengan business opportunity success seminar, yang mana kalau dulu ataupun seperti biasa kita hanya mendengar melalui dalam platform Zoom ataupun dalam YouTube, tetapi kali ini pendekatan yang lebih agresif dilakukan oleh pihak pengurusan Ikhtisas dengan terus ke tempat-tempat yang terpilih. Jadi mungkin dalam ni ada yang nak request dekat Sabah, Sarawak kan, tapi mungkin dalam musim Covid ni agak merupakan sedikit halangan kepada pihak pengurusan. Tapi saya percaya dengan sekiranya ada permohonan ataupun ada kita punya kemampuan untuk kita berada di tempat yang mungkin memerlukan kita terus ke sana, mungkin arrangement bolehlah dimaklumkan pada pihak CEO kita, iaitu Encik Husaini. Saya kehilangan kontak dengan
CEO kita ni. Mana dia pergi ni? Dia punya line ke? Halo? Boleh dengar? Apa ni kita punya CEO kita ni? Okey, tak apalah. Sebelum kita nak dapatkan lebih saya tak pasti apa masalah yang... Okey, tak apalah. Sebelum kita nak dapatkan lebih Assalamualaikum Cik Salam, saya dah ada masalah teknikal sikit tuan. Okey, Waalaikumsalam. Okey bos. Saya dah Bos berada kita? dalam talian semula ya. Tadi line dia terputus. Okey bos. Nampak bos berada di mana ni? Macam dekat Itulah tu. dekat Sekarang Dewan saya berada ke mana? di Kota Baru. Di Kota Baru. Okey, Kota Baru, tahniah kan? kepada pihak pengurusan Itisas kerana telah menjelajah hingga ke pantai timur, daripada utara hingga ke timur, dan insya-Allah seperti mana yang sedia maklum tadi, penjelajahan ini tidak akan berhenti setakat di Kota Baru, malah akan berada di tempat-tempat lain. Mungkin antara salah satulah yang mungkin Tuan CEO Itisas, Cik Syarul Nizam bin Syazwan dapat berkongsi tentang kita panggil apa, dari segi actions plans yang dilakukan oleh Itisas bagi mendekatkan lagi masyarakat kita yang di luar sana, kerana kita pun dimaklumkan ataupun kita sedia maklum dengan keadaan negara pada hari ini yang mana menghadapi pandemik COVID ini secara tak langsung memberi sesuatu impact terhadap dari segi ekonomi ataupun pendapatan seisi rumah. Mungkin inilah salah satu daripada bantuan sosial pihak Itisas untuk mendekati mereka-mereka yang memerlukan ataupun ingin memberi ruang dan peluang pada diri sendiri untuk terus bergerak ke hadapan bersama dengan Itisas. Dengan ini saya mempersilakanlah Tuan CEO untuk program pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengurusi program kita pada malam ini, Encik Asalan. Kita salah seorang ahli lembaga pengurusan Itisas daripada Sungai Petani, Encik Salan. Ya, saya. Terima kasih juga kepada semua ahli lembaga pengurusan yang dapat hadir pada malam ini. Semua rakan niaga yang berada pada malam ini. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Kota Baru, Kelantan. Dan kita pun telah melaksanakan BOP, Business Opportunity Success Seminar pagi tadi, dan sambutan yang cukup menggalakkan. Alhamdulillah, hari ini kita ada 30 orang yang telah setuju untuk menyertai Itisas. Jadi kita berikan tepukan guru kepada semua rakan niaga Itisas sama sekali, kepada Encik Zinda sebagai tuan rumah untuk buat Business Opportunity Success Seminar kita di Kota Baru. Jadi hari ini saya akan membicarakan tentang topik yang bertajuk Multiple Source of Income. Dan saya pasti semua ramai rakan niaga nak tahu macam mana dekat dalam Itisas ni kita boleh menjana pendapatan yang begitu banyak ya sebenarnya. Okey, jadi setakat ini pencapaian Itisas agak membanggakan untuk makluman Cik Salan. Kita dah pun achieve 3 juta sebenarnya. Alhamdulillah. Dalam tempoh 4 bulan ni Cik Salan, kita dah achieve 3 juta. Belum 4 juta lagi. Baru 3 juta dalam tempoh 4 bulan ni. Tapi kita jangkakan trend ini akan berterusan sehingga ke akhir tahun. Jadi kalau kita sampai ke akhir tahun ni, insyaAllah secara umumnya kita akan dapat 10 juta lah, paling minimum 10 juta. Tetapi untuk makluman anda semua, rakan niaga, sasaran kita adalah sebanyak 25 juta. Jadi kita ada short lagi 15 juta. Dan itu sebabnya saya amat mengharapkan semua rakan niaga macam program malam ni, tolong bawa rakan niaga baru untuk join mendengar program-program yang untuk kita sampaikan. Business Opportunity Seminar sampaikan kepada rakan-rakan kita yang mungkin nak tahu tentang Itisas InsyaAllah. Okey, secara umum sebenarnya di Itisas ni kita telah dapat mandat lah. Kita telah dapat mandat daripada pihak Taufiq Kelas untuk kita tatih usahawan. Usahawan dekat dalam bidang tagaful. Itu sebabnya untuk maklumat line problem ni kan.
Okey, kita masih ada gangguan saya rasa line dekat Kota Baru. Mungkin di sana mungkin kawasan yang Tuan CEO kita berada ni ada masalah dari segi gangguan internet yang tidak begitu baik lah. Just untuk kita lihat dari segi sambil-sambil itulah. Sekiranya kita lihat apa yang Tuan CEO cuba sampaikan tadi adalah pencapaian terkini berkaitan dengan pencapaian Ikhtisas yang menghampiri 4 juta dari segi pencapaian. Alhamdulillah. Bukan itu yang kita fokus tentang pencapaian Ikhtisas. Sebenarnya adalah bagaimana pada hari ini platform Ikhtisas ni membolehkan para rakan niaga untuk bergerak dengan lebih lancar, bergerak dengan lebih baik, bagi kita mencapai kejayaan secara bersama. Kerana pencapaian yang Ikhtisas capai ini tidak akan berlaku sekiranya tiada sokongan dan dokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan kembali kepada Tuan CEO. Lain tak berapa bagus lah Encik Salan di baru ni. Dia ini selalu saya rasa macam mengacarakan perlawanan bola sepak pula malam-malam ni. Okey, teruskan. Putus sekejap masuk balik. Okey, no problem. Mungkin uniknya pada malam ni kita membuat satu, kita kata apa? Kita kata bersiaran langsung dengan cara yang lain. Kan? Jadi teruskan. Okay, itu maklumat Encik Salan. Sebenarnya memang model kita ni, tujuan dia, model perniagaan takaful kita ni bertujuan untuk kita pastikan usahawan kita ni dapat pendapatan berterusan. Berterusan itu maksudnya kita nak pastikan pendapatan dia tu bukan sekadar pendapatan setakat 10 atau 20 tahun, tapi pendapatan yang dia boleh wariskan kepada cucu dan cicit dia dan kepada generasi dia yang akan datang. Itu sebabnya kita nak supaya semua yang masuk dekat dalam kisah ni dia dapat tinggalkan legacy kepada generasi dia yang akan datang lah, insyaAllah jadi itu sebabnya kita ada pelbagai model dekat dalam ni. Tapi yang lebih penting apabila kita nak menyertai Ikhtisas ni, jadi kita sebenarnya kalau kita lihat kepada business model kita, kita kena buka syarikat sebenarnya. Jadi bila kita buka syarikat, kita kena pastikan syarikat kita tu berterusan, berdaya maju. Maksudnya syarikat kita ni kena ada grow lah. Kena ada grow setiap tahun. Jadi bila ada grow setiap tahun dan pada masa sama juga kita ada rakan niaga yang jujur, amanah dan setia selama-lamanya, dan kita boleh pastikan legacy tadi tu tercapai. Itu yang kita nak lihat sebenarnya di Ikhtisas ni. Dan insya-Allah di Ikhtisas ni kita ada impian yang cukup besar sebenarnya, Cik Salan ada impian untuk menubuhkan Yayasan Ikhtisas. Yayasan Ikhtisas ni untuk kita pastikan bahawa legacy yang anda tinggalkan tu dapat diwariskan kepada anak cucu dan generasi-generasi yang akan datang. Jadi itu sebabnya kita memang betul-betul beria-ia untuk menjalankan orang kata perkhidmatan di Ikhtisas ni, dan kita nak pastikan semua rakan niaga kita happy gembira berada di Ikhtisas lah, insya-Allah Dan of course kita nak Tuan CEO, boleh saya mencelah sikit berkaitan dengan yayasan tadi. Mungkin ramai di kalangan, bukan kata di kalangan RN, termasuk di kalangan pihak pengurusan pun ada yang masih lagi kita kata tertanya-tanya berkaitan dengan yayasan ni, kerana yang saya dimaklumkan yayasan ni mempunyai satu visi dan misi yang begitu besar. Jadi mungkin boleh Tuan CEO huraikan lebih lanjut sikit tentang kenapa kita perlukan yayasan. Contoh yang pernah Tuan CEO kongsi dengan saya, mungkin satu hari nanti anak kita nak melanjutkan pelajaran contohlah ke luar negara ataupun dalam negara. Yayasan inilah yang bertindak sebagai satu kita kata pemangkin ataupun sebagai kita kata platform terbaik untuk rakan niaga gunakan yayasan ni kepada yang sebentar tadi, generasi yang akan datang. Okey, boleh Tuan CEO ulaskan berkaitan. Okey, terima kasih Encik Salan atas soalan tu, celah tadi tu. Kalau kita ambil maklum untuk menubuhkan yayasan ni kita perlukan cash money 1 million. Cash money 1 million untuk kita tubuhkan yayasan. Dan perkara ni memang kita usahakan untuk mendapatkan cash money 1 million supaya kita boleh tubuhkan yayasan dengan kadar segera. Antara tujuan yayasan sebenarnya, objektif dia
kita tahu bahawa dalam takaful ni kita tidak akan boleh berada dalam industri takaful ini forever. Maksudnya akan berlaku kematian kepada salah seorang pemilik syarikat rakan niaga kita yang memerlukan perkhidmatan daripada pihak yang lain dari sudut legacy. Contohnya sebab di dalam Ikhtisas anda semua berada dalam sistem kita ni selama-lamanya. Maknanya kita tidak akan putus dari sudut rekrutmen. Bila kita tidak putus dari sudut rekrutmen, syarikat yang anda bina di Ikhtisas ni akan menerima pendapatan secara berterusan. Jadi pendapatan-pendapatan ni kita kena uruskan secara profesional. Jadi itu sebabnya antara objektif utamanya adalah untuk memastikan legasi itu berterusan. Kita perlukan satu badan bebas untuk menguruskan semua sumber-sumber yang kita terima untuk disalurkan kepada syarikat-syarikat yang ditubuhkan di bawah Ikhtisas. Sebab sekarang ni kita ada 1,100 syarikat yang ditubuhkan di bawah Ikhtisas dan semua ini perlu diuruskan secara profesional untuk makluman Encik Salan. Dan selain daripada menguruskan legasi syarikat berkenaan, kita juga kena membuat satu bentuk perkhidmatan secara CSR kepada semua rakan niaga kita. Sebab rakan niaga kita nanti kita makin lama makin berusia dan kita ada anak, cucu, cicit yang mungkin memerlukan bantuan daripada kita dan banyak lagi projek-projek yang boleh dilaksanakan oleh Yayasan Ikhtisas ni Encik Salan sebenarnya bergantung kepada ahli lembaga pengurusan yayasan nantilah. Sebab bila kita tubuh yayasan kita kena ada ahli lembaga pengurusan yayasan juga. Dan insyaAllah kan itulah dia tempatnya untuk kami ni BOD nanti bila dah berumur. Encik Salan contohnya saya, takkan kita nak dudukkan BOD. BOD ni kita bagilah pula kepada next generasi ni. Generasi kedua, ketiga ni yang akan masuk sebagai BOD kita. Jadi kita jadi penasihat dekat yayasan. Kalau dia orang tak buat tak betul, kita cemat dah dia orang. Kan? Betul tak Encik Salan? Macam tu lah. Jadi kita dah ada tempatnya untuk semua rakan niaga kita di dalam Ikhtisas ni sebenarnya Encik Salan. Okey, saya sambung terus Encik Salan. Okey. Sebelum sambung bos, berkaitan dengan kita sebut tentang tadi yang saya agak tertarik berkaitan dengan sekiranya kita berada dalam Ikhtisas ni bos, setiap rakan niaga tu dia tidak akan terputus dengan kita panggil rakan niaga yang dia bawa ataupun dia introduce. Betul ya bos? Ya, betul. Tidak akan terputus. Yang ni dalam hal ini saya nampak ianya amat berbeza dalam sistem yang ada pada ketika ni. Maksud kata kalau dalam sistem yang sebelum ni, atas pengalaman saya sendiri, kerana ada anak buah saya yang pada ketika ni telah tiada dan ada sebahagian daripada pendapatan yang pergi kepada pasangan sama ada suami atau isteri, tetapi ianya tidak berterusan. Ianya akan terhenti kerana kita panggil pendapatan itu hanya dalam berbentuk secara peribadi atau personal sale. Jadi sebenarnya ini yang kita nak bos tunjukkan ataupun Tuan CEO tunjukkan, inilah yang berbezanya Ikhtisas berbanding dalam sistem-sistem yang ada pada ketika ini. Selain daripada kita melihat dari segi wujudnya yayasan yang merupakan salah satu daripada, walaupun benda ni nampak seperti kecil tetapi ianya begitu besar impaknya terhadap kita kata generasi yang akan datang. Kerana kita lakukan pada hari ini bukan kita lakukan pada diri kita sendiri ataupun kepada suasana kita kata di kalangan kita, tapi ianya lebih jauh daripada itu. Betul bos? Ya, betul sebenarnya Encik Salan. Kalau kita lihat dalam sistem kalau untuk makluman rakan niaga semua, Encik Salan ni juga adalah seorang individu yang hebat, telah melahirkan lebih kurang 4 gam. Apa yang berlaku dekat dalam sistem perniagaan yang terdahulu, berlakunya pemutusan dari sudut hubungan dan juga dari sudut legacy itu. Jadi itu sebabnya di Ikhtisas ni, kalau anda tengok gambar rajah yang kita tunjukkan sekarang ni di bawah rekrutmen tu, kita tidak akan putus dari sudut orang kata perniagaan dan dari sudut hubungan itu sendiri. Sebab sekiranya seorang ACP itu dia dapat merekrut seorang AD ataupun ACP ataupun MD yang lain, jadi hubungan itu akan berterusan disebabkan hubungan tu memang kita kekalkan di dalam sistem yang ada dekat dalam Ikhtisas. Kita nak benda ni harmoni. Itu sebabnya bila keharmonian tu berlaku, insya-Allah tiada lagi pemutusan dekat dalam hubungan kita lah. Jadi hubungan ni kadang-kadang kita lihat bukan sekadar hubungan perniagaan saja, hubungan dari sudut-sudut yang lain pun kita kena tengok juga. Dan itu sebabnya dekat dalam Ikhtisas ni
recruitment structure kita ni akan menyebabkan tidak ada lagi pemutusan dalam sistem perniagaan kita, dan kita akan saling bekerjasama lah forever. Itu yang akan berlaku di dalam sistem ikhtisas sebenarnya. Dan kalau kita tengok memang banyak benefit-benefit yang kita akan bagi kalau di bawah sistem ikhtisas ni. Secara umumnya Encik Salan secara umumnya Encik Salan semua rakan niaga kita yang join ikhtisas ni dia akan dapat 3 income, tiga pendapatan. Kan? Dia buat promosi takaful contohnya, dapat close deal. Bila close deal dia akan dapat commission personal. Itu personal kan, personal commission. Sama juga dengan dalam industri takaful sedia ada sekarang, dia akan dapat 110% total dia akan dapat. Keduanya kita bagi peluang rakan niaga kita untuk membuat rekrutmen. Rekrutmen ni dia boleh rekrut siapa saja. Sama ada dia nak rekrut executive partner ke, senior executive partner ke, agency director, manager director, kita open maknanya capability seorang tu kita buka. Dan individu berkenaan dia ada natural market dia sendiri. Bila natural market tu akan menyebabkan dia boleh rekrut siapa saja yang dia kendaki. Tetapi rekrutmen ni tidak ada unsur ranking, tiada hubungan atas bawah. Dia bukan bos, dia hanyalah satu unsur orang kata hubungan yang perlu dikekalkan untuk memastikan tiada pemutusan dekat dalam sistem ikhtisas. Dan seterusnya kalau individu berkenaan nakkan pendapatan ketiga, kalau dia nakkan pendapatan ketiga, dia kenalah naik pangkat pula kepada agency director ataupun managing director, ataupun mungkin ada juga managing director nakkan pendapatan keempat. Maksudnya kalau pendapatan kad macam Cik Asalan sendiri melahirkan GAM, mana di situ akan timbul pendapatan tambahan, melahirkan individu-individu yang lebih hebat. Kan dia melahirkan individu yang lebih hebat, dia pun akan turut mendapat pendapatan sebenarnya. Jadi konsep ni sebenarnya dah ada. Cuma mungkin di peringkat ikhtisas ataupun di peringkat takaful ikhlas ni baru diperkenalkan lah dalam sistem kita, insyaAllah. Itu yang berlaku Encik Salan. Okey. 4 in 1 lah, 4 dalam 1. Actually bukan 4 in 1. Kalau dia dah join kita, dia dapat benefit, macam-macam benefit lagi. Bukan itu saja sebenarnya. Banyak lagi benefit yang kita bagi Encik Salan. Okey, teruskan. Okey, jadi hari ini kita nak share juga macam mana ikhtisas ni sebenarnya dia diuruskan, dan macam mana ikhtisas ni raca ikhtisas dalam membangunkan rakan niaga kita. Kita kena ada sistem yang sistem support yang betul supaya dapat membangunkan rakan niaga kita sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dalam sistem ikhtisas ni memangnya kita bagi peluang kepada rakan niaga kita. Kalau dia nak jadi BOD, yes, dia boleh jadi BOD. Tapi dengan syarat, dia kena jadilah managing director dulu. Kalau dia tak jadi managing director, macam mana nak jadi BOD? Yalah. Jadi step by step tu, dia kena lalui proses untuk mendapatkan pengalaman tu daripada EP, SCP, kepada agency director dan kemudiannya managing director. Jadi dari sudut pengurusan tu, dia dah memahami, orang kata mendapat pengalaman yang secukupnya untuk akhirnya mendapatkan jawatan managing director, dan seterusnya boleh pula menjawat jawatan board of director. Sebab board director ni dia buat direction syarikat. Dia kena faham apa ejen itu buat, apa rakan niaga itu buat supaya dia boleh mentadbirkan perniagaan tu dengan lebih lancar sebenarnya. Itu yang kita nak lihat. Dan pada masa sama, untuk maklumat rakan niaga semua, kita punya perjanjian dengan takaful ikhlas ni adalah perjanjian seumur hidup. Tak ada tarikh mati. Kalau siapa-siapa yang buka kita punya perjanjian, dia ada tarikh mati. Maknanya kita ni dah bersama dengan takaful ikhlas forever lah. Kita takaful ikhlas sebagai pengeluar produk, manufacturing of the product, kita ni sebagai dia punya distributor. Jadi kita insyaAllah, kita sebagai rakan niaga, kita akan berterusan untuk memasarkan produk-produk takaful ikhlas. Walaupun memang dalam kontrak kita kata tak semestinya produk takaful ikhlas, tapi kita bermula dengan takaful ikhlas, insyaAllah kita akan sokong produk takaful ikhlas, produk Malaysia ni sampai bila-bila lah. Allah. Dan kedua, sebelum ke website ni bos. Saya ambil sikit tentang kita boleh kita patah balik tadi. Berkaitan dengan pendaftaran, konsep rakan niaga, anda memiliki lesen perniagaan melalui kolaborasi dengan ikhtisas. Jadi dekat sini bukanlah macam kita tengok ramai di kalangan rakan niaga yang masih lagi mungkin tidak memahami kenapa dia perlu datang sebagai sebuah syarikat, bukannya sebagai seorang individu. Jadi saya rasa ini kita perlu memberi kefahaman yang lebih jelas. Mohon Tuan CEO untuk
memberi penjelasan berkaitan ini. Okey, kalau kita lihat satu lagi tadi saya dah sebutkan, bila kita ada syarikat, kita boleh meneruskan legasi syarikat ni sampai bila-bila. Sebab syarikat ni dia tidak akan terhenti. Contohnya kematian owner tu tidak akan menyebabkan syarikat itu terhenti. Sebab kita ada pasukan tim manajemen urusan yang akan menguruskan syarikat berkenaan. Itu sebabnya kita nak kongsikan dengan semua rakan niaga kita, bila kita menguruskan syarikat ni, kita kena ada tim kita sendiri, tim pengurusan kita sendiri. Jadi janganlah memanglah kita buka syarikat enterprise ataupun perkongsian pada mulanya, tetapi kita kena advance ataupun kita kena lebih majukan syarikat kita dengan mengambil pekerja, staffing untuk membantu kita menguruskan syarikat kita. Okay. Dalam kata lain, Tuan Zul, dalam kata lain apa yang saya dapat fahami, kita datang di Ikhtisas ni sebenarnya sebagai mindset kita sebagai tempat ataupun sebagai syarikat. Bukannya kita datang ni sebagai mindset secara individu ataupun masih lagi membawa culture yang lama sebagai agent. Tetapi kita datang sini sebagai sebuah kita kata company ataupun sebuah agensi yang besar. Kita memulakan kita kata sesuatu yang lebih besar. Betul. You must think big and bigger ataupun think out of the box dalam konsep yang dibawa oleh Ikhtisas. And bigger, betul. Ataupun think out of the box dalam konsep yang dibawa oleh Ikhtisas. Dan satu lagi Cik Salah, di Malaysia ni kalau kita menjadi seorang usahawan, kita hanya diiktiraf kalau kita memiliki syarikat. Kalau kita tidak ada syarikat, tiada siapa yang akan mengiktiraf kita. Kalau kita nak deal dengan mana-mana kementerian, contohnya kita nak deal dengan mana-mana badan, dia hanya menerima syarikat sebagai satu wadah untuk kita bekerjasama. Kita tidak boleh bekerjasama dengan orang kata individu. Agak sukar kita nak melaksanakan perkara berkenaan. Dan pada masa yang sama, kalau kita lihat ni, banyak di kementerian-kementerian di seluruh Malaysia sekarang ni, kerajaan ada mengeluarkan banyak jenis geran kepada syarikat-syarikat. Geran permulaan perniagaan lah, geran orang kata geran untuk meningkatkan lagi perniagaan, geran untuk penghilangan contohnya. Banyak geran yang telah dikeluarkan oleh kerajaan yang sebenarnya hanya boleh dipohon oleh syarikat-syarikat yang berpengalaman. Jadi bila kita rakan niaga kita ni buka syarikat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, profitnya makin lama makin banyak, ada grow dekat situ. Jadi peluang-peluang pada rakan niaga kita ni makin lama makin besar lah sebenarnya. Jadi dia bukan sekadar memasarkan produk tabligh kelas, tapi insyaAllah produk tu kita kena teruskan tabligh kelas. Kita tak boleh hentikan. Okay, faham. Cuma berapa bos, kalau tengok dari segi ramai juga di kalangan rakan niaga ada yang bila di peringkat awal untuk mendaftar sebagai rakan niaga ni, soalan yang selalu yang saya hadapi adalah kenapa perlu syarikat? Susahlah nak register. Syarikat lah itulah ini kan. Jadi mungkin dengan kita kata dengan explanation ataupun penjelasan pada malam ni boleh memberi satu kita kata mengubahlah cara kita berfikir. Kerana apa yang saya nampak bukanlah kata rakan niaga saya sendiri pun kenapa nak register company ni, susah ni nak kena buka syarikat lah kan. Tapi sebenarnya biar kita susah dahulu, kita senang-senang kemudian kan, dalam konteks sebagai usahawan. Kita perlulah membudayakan sistem di peringkat awal lagi, iaitu cara kalau saya suka menggunakan change of mindset, cara kita berfikir. Betul tu Cik Salah, kita change mindset dari peringkat awal. Kita mengubahkan cara kita mendaftar ni, sebenarnya cara kita mengubah cara pemikiran kita. Okey bos, itu je lah. Jadi terima kasih atas penjelasan berkaitan dengan pendaftaran sebagai syarikat. Mungkin ramai rakan niaga yang boleh lebih faham apa inspirasi dan juga kita kata pengharapan daripada pihak Takaful Ikhlas kepada semua rakan niaga kita yang sebabnya baru menjadi rakan niaga ataupun yang sudah lama dalam Ikhtisas ni. Okey, teruskan bos. Jadi bila kita buka syarikat Cik Salan, kita kena ada kedai. Betul tak? Betul. First thing biasanya dalam fikiran orang ramai, you buka syarikat, tapi di mana kedai you? Jadi itu sebabnya di dalam Ikhtisas ni, uniknya kita bagi setiap rakan niaga kita ni personal website dia secara percuma. Personal website ni bukan personal website diri dia, personal website company dia. Jadi bila kita sediakan personal website ni pula dihubungkan dengan Facebook dan juga Instagram, barulah kita nampak website tu hidup. Jadi kalau dia nak berniaga tu, orang tahulah dekat dalam business card dia tu, kedai dia dekat sini, ada alamatnya, kan ada entitinya, adalah muka orangnya. Jadi itu antara perkara-perkara yang perlu ada kepada usahawan sebenarnya. Dan kalau boleh, setiap usahawan dia kena ada dia punya own profile lah.
profile supaya orang tahu status kita macam mana, daripada mana kita bermula, macam mana kita punya grow kan. Kita bukan sekadar berniaga, tapi kita kena tunjukkan kepada masyarakat performance kita, pengalaman kita tu. Itu sebabnya antara perkara awal yang Ikhtisar buat adalah memberikan satu website asas je. Permulaannya website asas ini jadi bertujuan untuk mempromosikan syarikat yang mereka tubuhkan, dan keduanya untuk membolehkan dia mendaftarkan rakan niaga baru. Itu antara perkara yang kita buatlah, Cik Salan sebenarnya. Okey, kalau melihat dari segi kita kata apa yang kita sediakan, iaitu platform secara online ni, saya rasa kemungkinan pada ketika ni tiada yang mengambil inisiatif seperti mana yang dilakukan oleh Ikhtisas pada ketika ni, kerana apa yang kita sedia ni secara percuma dengan berbayar. Maksud kata yang percuma dengan berbayar ni, yang berbayarnya pihak Ikhtisas, yang percumanya adalah rakan niaga. Kerana ini adalah salah satu benefit yang mungkin kita tak nampak. Biasalah Tuan CEO, satu benda yang percuma kadang-kadang tidak dihargai kan. Tapi satu benda yang dibayar itu yang diperhati kan. Tetapi apa yang kita yang cuba dibawa oleh Tuan CEO pada malam ni dari segi branding diri lah, ataupun kita panggil apa, sebagai bertindak sebagai usahawan ya, ataupun entrepreneurship, kita perlu membuat satu brand name ataupun kita meletakkan diri kita setaraf dengan nama tu sendiri. Contoh katalah kalau dalam ni kita tengok siapa nama, Nur Azah bin Abdul Hamid sebagai Nur Shah Associate PLT. Jadi ini adalah website dan juga kita panggil pendaftaran online rakan niaga yang diberi oleh Ikhtisas, yang memberi ianya umpama membuka satu gedung perniagaan yang secara tidak langsung ianya akan memberi impact ataupun memberi satu support system kepada rakan niaga kita untuk terus bergerak ke hadapan tanpa perlu menoleh ke belakang. Okey, Tuan CEO, teruskan. Okay, ini basic saja sebenarnya, Cik Salan. Saya boleh respon Cik Salan tadi. Memang betul lah, memang kalau bagi percuma ni orang macam tak appreciate kan. Tetapi ini adalah asas saja. Asas. Jadi rakan niaga pula janganlah berfikir inilah pengakhirannya. Kalau dia nak build up dia punya own website, yes dia boleh buat. Tapi ini asas, sebab kita tahu rakan niaga kita join kita ni, modal dia dalam perniagaan Ikhtisas ni bukanlah orang kata kena keluar sampai RM1,000, RM10,000 ke RM20,000. Dia cuma keluarkan RM80, ambil exam, lepas tu daftar RM20, daftar RM30 untuk MTA, dia dah dapat perkara-perkara ni. Itu perkara asas. Nanti kemudian kelak bila dia dah ada modal, of course dia kena majukan lagi lah dia punya own website apa semua, syarikat dia kan. Itu yang kita nak sebenarnya. Jadi kita open, macam Cik Salah kata tadi, kita open mindset dulu. Mindset dulu, kemudian dia akan lebih berkembang pada masa akan datang. Okey, masa dekat Sungai Petani saya ada berkongsi juga berkaitan pengalaman saya pada mula untuk membuat perniagaan. Masa tu ikhlas lah. Saya mengambil inisiatif untuk membuat website sendiri. Jadi kos untuk website tu 1,400 untuk bayaran kepada designer. Kemudian dia punya domain tu saya roughly lah dalam 1,006 to 1,008 itu untuk website. Kerana bila saya berfikir untuk saya nak mengiklankan diri saya, ataupun zaman tu tak ada Facebook pun tak laju kan. Jadi website ni adalah salah satu benda yang penting. Jadi pada ketika tu 1,400 saya buat, 1,400 untuk designer punya kos. Jadi saya ucap tahniah lah kepada Tuan CEO kerana memberi platform ni secara percuma kepada rakan niaga, dan saya menyerulah rakan niaga yang berada di luar sana, sama ada yang baru atau yang lama, guna platform ni, jangan dibiarkan ataupun jangan kita tak mengambil peluang untuk kita make use ataupun utilize apa yang kita ada pada ketika ni. Okey, teruskan. Bukan itu saja Encik Salan yang kita bagi percuma sebenarnya. Bila kita mengajak rakan niaga kita untuk menjalankan perniagaan takaful ni, rakan niaga kita perlukan support dari sudut material, tools, dan juga banyak lagi perkara-perkara yang perlu dia ketahui dari sudut ilmu. Itu sebabnya kalau kita lihat, kita juga bagi secara percuma semua rakan niaga kita material dan tools untuk dia bergerak sebagai seorang usahawan takaful yang berjaya. Kita punya YouTube kita sendiri yang dia boleh gunakan untuk mempromosikan takaful. Kita ada Facebook kita yang untuk mempromosikan takaful. Kita ada LinkedIn, kita ada Instagram, kita ada Twitter. Jadi banyak material yang rakan niaga kita boleh gunakan untuk mempromosikan takaful. Ya, betul. Secara mudah.
Okey Tuan Zul. Kalau macam dulu tu, macam Salan kita berniaga dulu tu, kita kena pergi ketuk pintu rumah orang, jumpa orang seorang-seorang, buat survey form apa semua, betul tak Salan? Betul. Itu memang kerja kita. Saya setiap hari tukar saya punya survey form. Hari ni ayat dia begini, esok ayat dia macam lain kan. Tapi sekarang ni saya memang tertariklah dengan apa yang Tuan CEO unjurkan ataupun memberi platform kepada rakan niaga ni. Dan bila sebut tentang YouTube, baru ni sebagai contoh, bila datangnya rakan niaga yang kita kata bakar rakan niaga kita, saya hanya buka saya punya dekat TV dekat office saya tu ada TV. Ya, betul. Saya just buka YouTube Itisas saja. Daripada situ dia tengok bagaimana perjalanan Itisas dan saya tak perlu terang banyak-banyak. Dia just tengok terus sign borang kan. Jadi dia tak payah maksudnya tak payah nak present banyak-banyak je kan. Kita cuma cerita, kita kata inilah Tuan CEO kita yang sedang bercakap. Jadi saya rasa ini adalah salah satu kita kata peluang kepada rakan niaga, hanya perlu mengambil idea ini untuk kita melakukan perniagaan. Contoh kita sendiri dah ada iPad, betul tak? Kebanyakan ada iPad, ada handphone dan sebagainya. Dalam tu kita just buka YouTube, kita bagi je orang dengar. Itu pun dah mungkin lah macam saya peringkat awal lah Tuan CEO. Saya datang dalam industri ni dalam keadaan saya tak boleh, selalulah orang cakap kan, minta maaf lah saya tak kerti nak bercakap kan, macam tu lah. Jadi saya memang tak boleh nak mana tahu dari segi communication saya fail. Kan? Ataupun saya kata saya tak boleh buat takaful ni kerana saya rasa macam saya nak present ni saya tak boleh nak bercakap. Kan? Contoh. Jadi saya rasa ni adalah platform yang terbaik, kita gunakan YouTube kan untuk bagi orang dengar. Termasuk saya selalunya bila present tentang yang ustaz-ustaz bagi surah kan tentang contoh ayat riba kan, tidak akan bangun melainkan bangun seperti dirasuk oleh syaitan kerana amalan riba. Jadi kita just ambil daripada ustaz ni yang bercakap tentang riba, kita tunjuk pada prospek kita dan prospek dengar. Benda tu real daripada ustaz, bukan daripada kita yang baru nak start. Jadi itu salah satu inisiatif daripada Itisas menyediakan platform YouTube, Instagram, Twitter dan sebagainya. Okey, teruskan Tuan CEO. Yalah, dan in fact malam ni untuk makluman Cik Salan, kita pun bersiaran langsung di dalam YouTube channel juga. Jadi channel kita ni boleh dilihat oleh bukan 1,000, 2,000, 3,000, boleh dilihat oleh semaksimum orang satu dunia boleh tengok. Satu dunia. Sebenarnya. Rakan dan saya kalau kita di 32 juta penduduk yang tengok sekarang ni, dia boleh tahu bahawa Itisas ni memang kita dah orang kata selangkah di hadapan daripada banyak even syarikat takaful. Sorry to say. Alhamdulillah, tahniah. Betul rakan kita Tuan CEO, rakan kita di Switzerland, Itali kan yang kita pergi bersama itu, dia boleh dengar kita boleh rekrut je Salan. Dia ada kat sana ni, kena pergi balik kan. Sekarang kita nak rekrut di London, sekarang kita boleh rekrut di London. Mana anda tahu saya di London sekarang ni? Kan itu yang saya cakap tu. Kita boleh menjalankan perniagaan kita pada bila-bila masa dengan menggunakan teknologi, dan salah satu teknologi yang kita perlu gunakan antara Facebook dan YouTube ni. Ya, betul. Kan? Okey, teruskan Tuan CEO. Takut dan masa juga kita banyak bagi penghargaan lah kepada semua rakan niaga kita. Kalau kita lihat kita ada program, ini Jumaat malam, saya pun memang galakkan semua rakan niaga kita Jumaat ni tolong masuk. Kita nakkan dalam industri takaful ni kita perlukan banyak motivasi. Jadi kita ada sembang santai takaful bersama dengan rakan-rakan kita yang telah menunjukkan prestasi yang amat baik sekali. Itu dia untuk Salan. Kita hargai mereka individu-individu ni sebagai sebuah syarikat yang bersama membangunkan Itisas dan bersama membangunkan syarikat mereka dan pada masa sama mempromosikan takaful. Dan benda ni open kepada masyarakat. Open masyarakat maksudnya bukan saja Itisas yang akan dapat benefit ni, ajak kawan-kawan kompetitor kita join. Tengok apa yang kita sedang buat sekarang ni. Ini untuk industri sebenarnya, Encik Salan. Ya, betul. Saya amat bersetujulah dengan apa yang Tuan CEO lakukan dari segi kita panggil personal yang tadilah berkaitan dengan para rakan niaga kita yang berjaya seperti Cik Fauzi, Edi Dahri, Hadalina dan ramai lagi lah, kalau saya sebut tu memang ramai. Jadi ada yang kadang-kadang mendengar dia panggil language, dia panggil satu bahasa yang mudah difahami adalah daripada di kalangan orang-orang yang baru memulakan perniagaan macam rakan niaga yang tadi. Jadi saya rasa ini juga rakan niaga yang lama atau yang baru perlu ambil kesempatan ini untuk mendengar kembali kerana semuanya recorded kan dalam kita punya YouTube Tuan CEO. Okey Cik Salan, saya sambung lagi Cik Salan Alright. Okey, kalau kita lihat kita juga banyak juga kita protect rakan niaga kita. Kita pastikan bahawa kebajikan rakan niaga kita terjamin di dalam Itisas.
bukan sahaja kita memberi penghargaan contohnya program-program convention ke luar negara, Majlis Anggar, Rakan Intisas, kita begitu banyak sekali kebajikan yang kita nak bagi kepada rakan niaga kita. Dan tahun-tahun sekali kita kena ambil kesempatan sekarang ni bahawa kita juga mempromosikan produk Taufik Ikhlas. Jadi Taufik Ikhlas bagi ruang kepada kita untuk menyertai program-program yang dilaksanakan di peringkat Taufik Ikhlas. Itu sebab kalau kita tengok banyak program yang kita boleh join di Taufik Ikhlas ni. Contohnya kalau siapa-siapa nak pergi luar negara, bukan sekadar dengan Intisar, dengan Taufik Ikhlas pun boleh. Di Scotland, di Umrah, Kazakhstan. Dan siapa yang nak kereta BMW, boleh cari kereta BMW ni dengan cara mendapatkan sales yang tertinggi pada tahun ni. InsyaAllah. Dan juga kebajikan lain yang kita bagi, kita nak jaga kebajikan orang yang buat kerja betul-betul je Salan. Yeah. Kalau rakan niaga kita ni buat kerja dengan istiqomah, kita memang ada bagi kontes yang sesuai dengan usaha mereka. Uniknya kontes ni, setiap bulan tu dia ada kenaikan, gandaan. Kalau katakan bulan ni dia buat 4 kes satu rekrutmen, RM100. Bulan berikutnya buat lagi 4 kes satu rekrutmen, naik RM200. Bulan berikutnya buat 4 kes satu rekrutmen, naik RM300. Ini adalah satu bentuk penghargaan kepada rakan niaga kita yang istiqomah. Kalau dibuat 8 kes dalam satu rekrutmen tu lagi banyaklah, 200 gandaannya ke 400 ke 600 ke 800 ke 1000 ke 1200. Begitu banyak sekali benefit yang kita bagi pada rakan niaga kita. Dan kalau kita totalkan pendapatan dia, ada tambahan 15% kat situ. Ya Salan. Ini yang kita nak bawakan. Rasa kita laju sekitar, mungkin boleh patah balik dekat kebajikan tadi. Kerana kebajikan tadi, kebajikan. Berkaitan dengan perlindungan takaful, kematian berkelompok, perlindungan takaful kemalangan berkelompok, dan juga ada juga kita sediakan yang medical card dan sebagainya. Mungkin dekat sini tadi ada yang rakan niaga kita yang mungkin terlepas pandang dekat sini. Boleh Tuan CEO jelaskan tentang kebajikan dan pengiktirafan yang kita bagi secara maksud kata dari segi perlindungan tadi tu. Secara umumnya of course kita akan nak pastikan bahawa kadang-kadang bila kita ni dalam perniagaan ni mungkin dalam keadaan tertentu kita berada dalam keadaan yang tidak sihat contohnya kan. Jadi kita nak pastikan bahawa dia mendapat kemudahan perubatan lah, terutamanya kepada agensi director kita dan juga managing director kita. Kita bagi kemudahan ni kepada tapi dengan syarat masa nak masuk medical card tu sihat lah kan. Salah kan. Kalau tak sihat macam mana kita nak bagi. Ini semua kita bagi secara percuma kan Tuan CEO? Tapi itu memang kita bagi secara percuma. Okey, alhamdulillah. Kerana saya rasa tak semua dalam mana-mana, even kita berada dalam kerana selalunya kita kata apa yang ditawarkan dari segi kebajikan ni biasanya di kalangan permanent staff ataupun kaki tangan berbentuk kita kata secara tetap kan. Jadi apa yang langkah yang diambil oleh Intisas ni adalah satu langkah yang terbaik sebenarnya untuk para rakan niaga. Jadi kita mungkin dari segi kalau kita sebut tentang keluar negara wang ringgit itu biasa kita dengar, tapi memberi benefit berbentuk kebajikan dan seperti perlindungan takaful, medical card dan sebagainya, ini adalah salah satu benda yang agak lain. Okey, boleh Tuan CEO teruskan. Boleh. Okey. Saya juga nak sharing bahawa kita banyak program-program yang kita sediakan untuk rakan niaga kita, program-program latihan. Sebab latihan yang kita buat ni adalah secara berstruktur sebenarnya. InsyaAllah nanti pada pertengahan tahun ni kita akan ada program, selain daripada program-program yang pernah kita buat ni, kita memang akan mengadakan program midterm review insyaAllah. Jadi saya nak pastikan semua agensi director kita dapat bersedia untuk 6 bulan yang akan datang. Jadi nanti kita akan cari tempat dia, Encik Salan, midterm review ni. InsyaAllah kita akan anjurkan pada bulan Oktober. Jadi saya nanti kena bentangkan dulu kepada board director, direction bagaimana program ni hendak dijalankan. Dan kita akan laksanakan untuk semua rakan niaga kita, agency director. Dan in fact datang program kita contohnya macam dekat Kelana Resort Seremban ni, rakan niaga kita yang orang kata berpangkat agency director tak perlu bayar 1 sen pun. Tak ada sen pun, kita tanggung sepenuhnya. Jalan Alhamdulillah. Tahniah. Jadi kita nak minta semua rakan niaga kita jangan hanya sekadar berada di senior executive partner. Buat kerja betul-betul, buat 450,000 dalam tempoh 2 tahun, mohon kenaikan pangkat ke agency director. Itu yang kita nak. Dan juga untuk makluman anda semua rakan niaga, BOD juga itu telah bersetuju untuk membuat fast track agency director. Fast track agency director ni maknanya agency SCP berkenaan
buat dalam tempoh 6 bulan ni, grup dia 100,000 saja. 100,000 saja dah boleh apply untuk naik jadi agency director dalam tempoh 6 bulan. Itu yang kita buat. Banyak sekali benefit yang kita bagi kepada kita punya rakan niaga. So, untuk makluman Encik Salan. Dan semua ini dibincangkan dalam board of director meeting. Kita akan pastikan semua rakan niaga kita mendapat benefit-benefit yang terbaik daripada Ikhtisas. Okey, dan dari sudut latihan pula, memang begitu banyak sekali program yang kita buat. Contohnya wasilah, product brainstorming, career induction. Nak belajar macam mana nak rekrut pun kita ajar juga. Alhamdulillah. Dalam Zoom meeting sekarang ni kita ajar juga. Okey, boleh saya menjelas sikit Tuan CEO? Boleh. Kaitan dengan latihan ataupun training modul ni, sebenarnya ianya merupakan salah satu daripada perkara yang paling penting sebenarnya sebagai betul. Especially macam saya just flashback ketika saya mula berkecimpung dalam bidang ni. Kita bila masuk, kita cuba nak buat pendapatan ataupun kita cuba nak mengubah masa depan, kita cuba nak mengubah apa yang ada pada kita. Tapi bila kita berada dalam industri takaful ataupun industri insurance, kita sendiri tak tahu macam mana kita nak bergerak, kita nak mula macam mana kita nak communicate dengan prospek, macam mana kita nak memulakan kerjaya ni, kan? Adakah kita ni sesuai portfolio kita ataupun profil kita ni sesuai dalam kerjaya yang kita ceburi, kan? Jadi saya rasa Tuan CEO telah pun memilih ataupun telah pun mengilhamkan beberapa modul yang saya rasa boleh membawa perubahan diri kepada mereka yang mempunyai satu jati diri ataupun kita kata visi dan misi peribadi untuk mengubah masa depan sendiri. Jadi mungkin Tuan CEO boleh ulas sikit tentang modul-modul yang kita rasa boleh membawa daripada kita ni tak tahu apa-apa dan kita bolehlah ubah sikit macam mana kita bercakap, kita nak memulakan kerjaya ni. Boleh Tuan CEO ulas sikit berkaitan perkara itu? Modul yang kita sediakan ni Encik Salan sebenarnya macam orang bertatih lah. Macam bila baby tu dia nak berjalan, dia nak ni, kena ada orang yang memimpinnya. Okey. Kan itu sebabnya secara umumnya kita telah sediakan beberapa modul sebelum dan semasa dan selepas dia masuk ke dalam Ikhtisas. Contohnya kalau sebelum ni memang kita akan train dia berkaitan dengan bagaimana nak menghadapi peperiksaan TBE. Jadi kita bagi tips dekat dalam tu macam mana nak menjawab soalan. TBE pun boleh buat online sekarang kan? Apa ni Tuan CEO? Kita buat secara YouTube saja. Maksudnya boleh ulang-ulang. Saya tak payah ajar banyak kali. Saya ajar satu kali boleh dengar lah banyak kali kan. Untuk maklumat lah rakan niaga, sekarang exam masih lagi boleh diambil secara di rumah. Tapi kalau nak perlukan bantuan boleh datang ke office untuk sama-sama bantu. Tapi jadi bila dia dah lulus exam tu pula Encik Salan kan. Of course kita nak kena pimpin tangan dia. Tangan dia sebagai sebuah syarikat. Dia nak kena tahu apa, dia kena faham apa SOP dekat dalam perniagaan takaful ni. Dia kena faham peranan dan tanggungjawab dia yang pertamanya. Kedua, dia kena faham apa produk-produk yang perlu dia pasarkan, produk ikhlas yang dia perlu pasarkan. Ketiga, dia perlu tahu apa yang dia perlu ceritakan dekat pelanggan. Yang keempat, dia kena tahu menguruskan jadual kerja dia. Kalau katakan dia tak tahu nak urus jadual kerja dia, macam mana dia nak mempromosikan takaful ni? Ya, betul. Dan akhir sekali, dia kena faham dia punya impian dan juga aku janji dia tu. Satu tahun tu dia mesti ada orang kata target-target tertentu, sasaran yang tertentu dia kena letakkan. Itu sebabnya kita input the mindset of rakan niaga tu sebagai seorang usahawan, dia kena tahu perkara-perkara ni. Kan? Dan bila dia dah jadi leader pula, katakan dia dah jadi leader, dia kena hadir program-program contohnya macam bos untuk usahawan muda. Dia kena tahu macam mana nak menyediakan mesyuarat, dia kena tahu macam mana nak monitoring dia punya group production contohnya kan. Dia mesti tahu macam mana nak memotivasikan rakan niaga dia. Dia kena tahu belajar coaching and counselling. Jadi banyak perkara yang kita nak dedahkan kepada rakan niaga. Dan ini memang salah dalam perancangan, memang dalam kita punya jadual dan kita akan dedahkan kepada rakan niaga kita insya-Allah. Okey, mungkin kita terlepas sedikit. Mungkin ada yang tertanya, adakah modul yang kita beri ni, kalau kita tengok bila kita mengikuti dalam mana-mana kursus lah untuk mengubah diri dari segi motivasi, kebanyakan kursus-kursus ni bukannya murah. Malah ada yang membayar hingga ke ratusan ribu. Manakala ribuan ringgit yang perlu dilaburkan untuk mengubah diri. Jadi berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh rakan niaga bila mengikuti
modul latihan yang diberikan oleh ITISAS. Sebenarnya untuk makluman Encik Salan, memang untuk kita bangunkan modul ni, kita berbincang dengan kita punya trainer di Akademi Takaful Ikhlas. Kita nak pastikan modul-modul yang kita bangun ni memang sesuai untuk budaya keusahawanan yang ada dekat dalam ITISAS. Dan untuk makluman Encik Salan, kita memang spend begitu banyak lagi RM1 di ITISAS ni untuk memastikan modul tu memang betul-betul berkesan untuk rakan niaga kita. Kita bayar kepada konsultan kita, tetapi kepada rakan niaga kita, kita memang tidak memberikan, tak ada charge apa-apa pun. Just datang with open mind, belajar, dan insya-Allah dia boleh gunakan ilmu-ilmu ni bagi tujuan untuk memfungsikan takaful kepada masyarakat. Itu yang kita nak sebenarnya. Jadi dalam kata lain, modul ini dibayar oleh pihak ITISAS kepada konsultan yang kita kata yang proven untuk kita kata modul yang mampu untuk menggerak ataupun mengubah apa yang ada pada diri kita, seperti mana yang tadi saya tanya tadi, macam saya baru mula tak tahu apa. Jadi modul ni sebenarnya adalah proven modul yang mana kita bayar kepada pihak konsultan untuk memberi salah satu daripada tanggungjawab sosial ITISAS kepada para rakan niaga untuk bertindak ataupun untuk mengambil kesempatan yang ada dalam ITISAS melalui modul khusus. Dan bukan saja kita mengambil pandangan daripada konsultan, kita juga mengambil pandangan daripada BOD kita yang cukup berpengalaman. Contohnya Encik Salah sendiri, Tuan Haji Amran, Tuan Haji Bazihah, Kak Sheila, contohnya daripada Tuan Haji Mat Shah, kita ambil daripada Abang Jeb. Kita ambil semua idea-idea ni daripada rakan niaga kita dan daripada kita punya rakan kongsi kita untuk menghasilkan contohnya career induction program. Kita ambil pandangan-pandangan mereka kan. Itu sebabnya kita punya modul ni memang untuk rakan niaga, bukan untuk orang lain sebenarnya. Daripada rakan niaga kepada rakan niaga juga. Dan kita tahu dalam industri ni apa yang perlu dilakukan oleh rakan niaga kita untuk berjaya. Betul kan Encik Salan kan? Ya, jadi kita tidak orang kata membuat satu perkara yang di luar kebiasaan. Kita buat perkara yang perlu dibiasakan oleh rakan niaga kita. Untuk menjalankan perniagaan takaful. Dan dalam takaful ni juga Encik Salan, kita banyak leader-leader yang ada dalam ni yang kita boleh minta khidmat nasihat kan. Bukan nak kena bayar pun. Angkat telefon, call dia orang, boleh tanya dia orang, WhatsApp dia orang kan, tanya. Begitu banyak leader-leader yang berpengalaman dekat dalam industri dalam ITISAS ni sebenarnya. Dan kita boleh gunakan mereka ni untuk kita mintakan panduan. Anytime, bukannya maksudnya tak boleh contact mereka ni. Dan kita juga ada buddy system. Buddy system untuk membantu rakan niaga kita Dan pada masa yang sama kita nak juga usahawan kita ni berfikiran secara orang kata janganlah memikirkan hanya RM1 saja dalam fikirannya. Itu sebabnya kita menyediakan program-program CSR, kita peluang untuk menjadi usaha takaful, untuk melatih asnaf. Dan insya-Allah kalau ditakdirkan nanti kita ada peluang untuk bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Johor, kita nak buat sahabat wakaf Negeri Johor supaya kita kembangkan lagi kita punya perkhidmatan ni di Negeri Johor dan juga ada kaitan dengan CSR kita kepada masyarakat. Dan ini banyaklah kita program-program yang kita telah buat. Tapi secara umumnya memang kita perlukan rakan niaga yang begitu ramai, Encik Salan begitu ramai. Kita perlukan rakan niaga yang begitu ramai dan kita harapkan supaya rakan niaga kita ni akan membuat penghasilan yang cukup banyak, bukan untuk diri sendiri saja, kepada masyarakat dan juga kepada negara akhirnya. Jadi kalau kita banyak pendapatan, contohnya kita boleh keluarkan zakat yang begitu banyak. Kalau kita banyak pendapatan, kita boleh keluarkan cukai yang begitu banyak. Kalau kita perhatikan rakan-rakan niaga kita ni secara umumnya dia memang boleh membuat mendapat pendapatan yang begitu lumayan dekat dalam sistem perniagaan ITISAS yang kita kongsikan, yang kita model yang kita gunakan dalam ITISAS ni memang begitu membolehkan dia orang untuk mendapat pendapatan yang begitu orang kata lumayan lah. Salan. Ya. Itu saja daripada saya, Salan hari ni. Okey. Saya serahkan semula kepada Terima kasih kepada Tuan CEO atas perkongsian bos program pada malam ni. Kita pun jam dah menunjuk pukul 10.18. Ngam-ngam sejam lah kita berada ke udara secara langsung daripada Kota Baru dan juga Sungai Petani, merantasi beberapa negara daripada utara hingga ke selatan hinggalah ke Sabah Sarawak. Jadi mungkin ada di kalangan rakan niaga ataupun bakal rakan niaga yang ingin bertanya soalan dalam ni. Ada tak? Mungkin boleh message ataupun boleh unmute lah kan untuk siapa yang nak tanya soalan tu. Ada tak soalan?
Ada rakan niaga kita yang tanya tarikh penubuhan tarikh penubuhan yayasan Oh. Okey, kalau kita nak tubuh yayasan ni sebenarnya untuk makluman rakan niaga, kita kena ada cash 1 juta dahulu. Kita tak boleh tubuh yayasan dengan air liur. Jadi insya-Allah kita akan cuba percepatkan proses tu. Kita memang target tahun ni 25 juta. Kita punya productivity. Sekiranya kita berjaya dapat 25 juta ni, insya-Allah kita akan ada dekat yayasan. Tidak ada menjadi satu isu pun untuk menubuh yayasan. Sekiranya kita ada dana yang mencukupi lah untuk melawan Encik Salan. Tapi tarikhnya kita tak boleh tentukan lagi. Kita ada sasaran dalam tempoh 3 ke 5 tahun. Dia tak boleh cepat sangat. Kalau cepat sangat, macam mana kita nak mencari dana yang bernilai 1 juta ni? Encik Salan kita ada tempoh tertentu untuk kita dapatkan dana berkenaan. Okey, ada soalan lain berkaitan dengan apa-apa yang mungkin ada kemuskilan atau dan sebagainya? Okay. Untuk makluman Encik Salan, saya nak juga ucapkan selamat datang kepada tim baru kita lah. Kita ada tim daripada Ipoh yang join kita pada malam ni. Ramai yang join Dan juga insya-Allah nanti kita akan ada tim baru di Kota Baru. Kita akan lihat siapa yang akan join kita di Kota Baru. Begitu ramai sikit rakan niaga baru yang akan join kita. Dan kita harapkan muka-muka baru ni akan bawa aura yang berbeza lah kepada Ikhtisas juga. Encik Salan. Ya, tahniah. Kerana alhamdulillah kita mendapat pertolongan Allah SWT atas pergerakan dalam Ikhtisas ini. Mungkin dan selamat datanglah kepada tim daripada Ipoh, daripada Kota Baru untuk bersama-sama Ikhtisas dalam kita kata perjalanan yang begitu menarik bos InsyaAllah. Jadi seperti manalah kita punya program ni sentiasa pada hari Rabu jam 9.15 ni biasanya kita akan ada Zoom dan next mungkin kita boleh war-warkan kita punya next program kita bos. Next program kita rasanya Encik Salan juga yang akan host program tu. Ya. Sembang santai biasa Encik Salan kita ada sembang santai setiap hari Jumaat malam. Bersama host-host yang kita telah pilih khas di kalangan ahli lembaga pengusaha di Ikhtisas insya-Allah. Banyak lagi program-program lain yang kita akan buat. Tetapi program wajib kita pada setiap hari Rabu dan juga pada setiap hari Jumaat Encik Salan. Malam. Saya ingat Encik Salan kalau ada apa-apa lagi ke Encik Salan? Okey, jadi sekali lagi lah mungkin dah tak ada apa soalan. Mungkin ramai yang selalunya bila tak tanya soalan ni ramai yang dah memahami lah apa yang kita cuba bawa. Sebagai ringkasan apa yang nampak kita daripada Tuan CEO tadi, kita melihat Ikhtisas ni sebagai satu platform yang boleh memberi kita kata perolehan pendapatan. Habis. Ya, ada soalan. Yang memberi perolehan pendapatan. Minta kawan-kawan say hi lah sebab hari ni meriah dekat Kota-Kota Baru ni Kita buat secara live. Boleh lah kita dengar sikit rakan-rakan kita di Kota Baru ni nampak Tuan CEO seorang ni. Mana lagi yang lain? Kita ada ramai tu. Encik Saini pun ada. Ya. Ada ucapan ke daripada Kota Baru InsyaAllah kita akan berada di Kota Baru ni. Kita akan serahkan lagi kita di Kota Baru kepada semua rakan niaga kita InsyaAllah. Mungkin Encik Saini boleh bagi sepatah dua kata. Encik Husani, mana mas? Saya tak apa kat rumah, kat luar kena pakai mask. Tak apa dengar, tak apa jelas. Okey, tak apalah. Nampak muka pun dah ni. Okey, Encik Salan, rasanya saya minta diri dulu. Tak makan lagi ni. Alright, jemput bos. So, terima kasih atas perkongsian pada Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi demikian saja perkongsian daripada Tuan CEO kita, Tuan Syahrul Nizam Syazwan, berkaitan dengan bagaimana dan kenapa kita perlu terlibat dalam Ikhtisas sebagai rakan niaga. Kerana bila kita terlibat dalam Ikhtisas ini, ianya memberi satu peluang, satu ruang yang mana kita membina sebuah masa depan bukan untuk kita sahaja, tapi ia memberi, melangkaui kepada para generasi kita pada masa akan datang. Allah, kita lakukan yang terbaik. Sebenarnya yang baik itu datang daripada Allah. Dan yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri.
Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.